Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan menerangkan bagaimana membina aplikasi Android yang akan mempunyai beberapa page, ataupun dalam istilah Android ni dipanggil beberapa aktiviti ya. Buka Android Studio, just create a new project. Kemudian select empty activity, button next, klik button next. Pada bahagian configure your project, just bagi nama pada project tersebut. So you just type any name, macam saya bagi contoh di sini CTHBYK page. Kemudian language pastikan Java. SDK saya pilih Android Studio API 21. Kemudian klik button finish. Setelah klik button finish, kita akan ada satu main activity dan satu layout. Jadi kita nak create activity lagi yang baru, just klik file, new activity dan cari empty activity. Dan dia akan ada interface yang sama seperti sebelum ni, configure activity. Untuk page ini saya beri nama dia page 1. Pastikan generate a layout file is tick, dia punya checkbox tersebut. Dan launcher activity pastikan untick. Yang lain biarkan source language Java. Package name by default dia akan menggunakan package name yang sedia ada. Kemudian klik finish. Page pertama, page 1 telah ada. Untuk page kedua pula sama juga, file, new activity, empty activity. Klik file, new activity, empty activity. Dan nama untuk page kedua ni saya bagi nama page 2. Klik button finish. Kemudian seterusnya tambah satu lagi page, iaitu page 3. New activity, empty activity. Just klik configure activity, bagi nama page 3. Generate a layout file, pastikan tick dan finish. Pastikan source language is Java lah. Dan kita akan dapat 4 page, iaitu main activity, page 1, page 2 dan page 3 dengan layout dia activity main XML, activity page 1 XML, activity page 2 XML dan activity page 3 XML. Kemudian cuba semak file ataupun Android manifest.xml. Dalam Android manifest.xml kita akan dapati ada 4 aktiviti yang diregister di situ, iaitu page 3, page 2, page 1 dan main activity. Dalam Android manifest. Kemudian saya tutup dulu Android manifest. Kemudian kita nak design page pertama ataupun main page. So untuk main page akan menggunakan 3 button. Jadi saya delete dahulu text view yang ada pada view bagi phone, smartphone tersebut. Kita ada view kat situ. Jadi pastikan buka designer palette sebab kita nak tarik button. So just klik button, drag ke tengah, kemudian setting lah supaya button itu berada di tengah. Kita tukar caption bagi button pertama. So pergi pada properties text, dapatkan tukarkan perkataan button kepada go to page 1. Go to page 1. Go to page 1 dah type go to page 1, kita pergi pada kita boleh just klik untuk setting dia punya constraint. So masa ni kita set dahulu constraint kepada apa constraint, maksudnya jarak antara button ke bahagian atas view. Saya setkan kepada 150 point. Kemudian kita ambil button yang seterusnya, klik and drag, setting caption kepada go to page 2, go to page 2, setting dia punya position pada constraint layout, pada constraint widget, pada constraint widget bawah attribute layout. Jarak dia antara button 1 dan button 2 saya setkan kepada 80 point. Jadi jarak antara button 1 dan button 2, jarak antara button 1 dengan top kita 150. Kemudian button yang ketiga, just drag button ketiga, tukarkan dia punya text view dia, caption, go to page 3 pada declare attribute. Declare attribute pada bahagian text.
susun, dapatkan jarak sesuai antara button 2 dan button 3. Seloknya sama-sama jarak lah antara button 1, 2 dan 3. So, setkan 80. Jadi seterusnya kita akan menggunakan ID bagi setiap button ni perlu ada ID lah. Okey, ID tengok pada bawah declare attribute, ID kita tukar. Saya tukar kepada BTN ke page 1. BTN ke page 1. Okey, refactor. Kemudian yang kedua, button kedua, tukar ID nya daripada button 2, ID asal kepada BTN ke page 2. Klik refactor. Dan button ketiga, tukarkan daripada ID button 3 kepada BTN ke page 3. Klik refactor untuk dia tukar nama tersebut. Okey, setting di sini selesai. Baik, kita tengok contoh XML, kod XML untuk page 1 tadi ataupun main page ni. Ya, kita tengok Android ID situ boleh letakkan dalam file XML sebenarnya. Kalau bagi siapa yang tak berminat untuk menggunakan properties tu dan gunakan file XML, boleh juga buat coding di situ untuk setkan ID bagi button. Okey, kemudian kita pergi pada main activity.java. Main activity.java di sini kita create 3 objek daripada kelas button. BTN page 1, BTN page 2 dan BTN page 3. Okey, BTN page 3. Okey, ketiga-tiga BTN page 1, page 2 dan page 3 ini ialah objek daripada kelas button yang digunakan dalam file Java. Digunakan untuk link ke button dalam file XML pada interface nanti. Jadi untuk link ataupun hubungkan antara file Java dan file XML supaya apabila user klik pada button pada interface iaitu file XML dan button tersebut boleh respon kepada kod Java. So untuk linkkan button ini, kita gunakan this.btnpage1 semangat dan kurungan button this.find view by ID. Okey, jadi kita cari ID bagi button yang pertama, BTN ke page 1. Okey, ini ID yang kita setkan dalam XML tadi. Okey, ini kaedah untuk sambung untuk kita menghubungkan antara file Java dan juga XML yang merupakan interface. Jadi setiap button yang kita nak dia respon bila kita klik perlu dihubungkan ataupun di-link menggunakan arahan find view by ID. Okay, so kita setkan bagi ketiga-tiga button lah. BTN page 1 pada BTN ke page 1, BTN page 2 kepada BTN ke page 2 XML dan BTN page 3 dalam kod Java ke BTN ke page 3 dalam XML. Okay, selesai kita buat connection, kita kena create listener. Okay, kita create listener. Listener ini sebenarnya adalah kita boleh katakan sebagai button itu dia akan respon kepada event yang berlaku. Okay, user klik, berlaku event klik di situ. Listener ni dia akan dengar event tersebut untuk dia respon. Okay, apa yang kena buat? Itu tujuan listener. Okay, jadi kita create listener untuk button 1 dahulu. Discrete listener for BTN page 1. So tadi kita dah gunakan BTN page 1 objek dalam Java yang telah pun ada connection kepada button dalam XML. So kita gunakan set on click listener. Ini salah satu kaedah lah. Set on click listener. Okay, dalam properties dia dalam kurungan dia akan terima view on click listener, view on click listener, dan dalam listener ini ada method on click. Okay, public void on click view v. Okay, kita buka. Kemudian kita akan create object. Okay, create object intent. Baik, untuk kita menghubungkan antara dua page ni, kita menggunakan satu kelas yang dipanggil intent. Okay, intent ni bertujuan untuk menghantar mesej daripada page pertama kepada page kedua. Supaya page kedua boleh terima, okay, dia ada beritahu bahawa page pertama ada menghantarkan sesuatu untuk page kedua. So intent ni adalah message. Intent ini message yang akan dihantar antara komponen macam activity yang kita tengah buat ni
content provider, broadcast receiver, service dan sebagainya. Biasanya digunakan dalam start activity lah, method start activity untuk invoke activity. Invoke activity ni berarti kita nak buka satu page baru ataupun buka activity baru untuk dia dipaparkan. Okey. Boleh juga digunakan dalam broadcast, receiver dan sebagainya. So, maksud intent ini ialah intention atau purpose. So, di situ kita tahu maksud dia ialah dia nak buat sesuatu. Intention to do an action. Niat untuk buat sesuatu. Okey, itu guna intent tadi. Okey. Dan intent ni biasa kita gunakan dalam untuk start service, untuk launch activity, nak display web page, display contact, broadcast message, dial phone dan sebagainya. So, intent ini banyak kegunaan dia. So, awak kena faham kegunaan intent ni lah. Okay. Kita create object my intent daripada kelas intent. Okay, tengok dia akan menerima main activity.this dan page1.class. Dia akan invoke file page1.class. So dia akan invoke page pertama tadi lah. Okay. So kemudian sebab kita nak hantar sesuatu daripada main page, kita nak hantar ke page 1 ni satu nilai lah, satu value. So untuk hantar tu kita akan menggunakan put extra. Dalam put extra dia ada dua parameter, iaitu pertama name. Name ni ialah boleh ubah lah, yang akan bawa value. Value yang akan disimpan dalam data 1 untuk dihantar ke page kedua. Page yang kita nak hantar tu. So value di sini saya ambil contoh, value dekat sini saya gunakan data, perkataan lah, string. Data dari main activity hantar pada titik bertindih. Tanda plus ni berarti dia sambung lah. Sambung dengan new date. Okay, new date berarti dia akan ambil date hari ni dan waktu lah. Akan disimpan ke dalam pembeli buah data 1 dan menggunakan my intent tadi kita akan hantar ke page lagi satu. Okey, kemudian my activity.start activity. Okey, ini yang kita kata tadi. Start activity ialah biasa digunakan untuk my intent lah. Okey, so code ini pertama ini just untuk listener bagi button page 1. Okey, kemudian button page 2 dan button page 3 ataupun BTN page 1 dan BTN page 2 dia ada listener masing-masing. Cuma untuk BTN page 1 dan BTN page 2 dan BTN page 3 tidak ada put extra sebab kita tak hantar apa-apa data bagi menghantar bagi page bagi button 1 2 dan button 3 kita tidak ada hantar data. Oleh demikian sebab tak ada hantar data maka tak perlu menggunakan put extra. Itu kena faham. Kenapa dalam BTN page 1 ada put extra tapi BTN page 2 dan BTN page 3 tidak ada put extra. Put extra sebab kita gunakan untuk send maklumat ke page lagi satu. Okey, seterusnya dia akan panggil main activity.this.start activity. My intent berarti dia akan start activity ini untuk dihantar my intent kepada page 1.class. Okey. Okey, bila klik saja button page 1 maka dia akan run start activity. Untuk my intent akan panggil atau pergi atau invoke page 1. Okey. So untuk page button BTN page 2 dan BTN page 3 ada set listener masing-masing dan hampir samalah. Okey, seterusnya kita nak design pula kita nak design page 1. Sebabkan page 1 dia terima string ataupun data, maka kita gunakan text view untuk paparkan data ataupun paparkan string yang dihantar pada main page tadi. So kita letak string lah di situ dan kita letak kita letakkan text view satu dan kita letakkan button satu. Button ni tujuan dia adalah untuk back ke main page. So dia susun dahulu, tak ada masalah, kita susun dulu. Okey, kemudian seperti biasa bila kita guna kita gunakan view ni dalam kod Java nanti, maka kita kena bagi nama dia lah. Okey, ID bagi text view saya tak tukar saya tak tukar apa-apa, just biarkan ID dia text view. Bagi button yang dimasukkan saya tukarkanlah dia punya ID kepada BTN back. Okey, kemudian awak boleh setkan dia punya constraint widget dan sebagainya, itu terpulang boleh setting masing-masing. Sini saya setkan pada 16 untuk teks kiri dan kanan. Button satu tu saya bagi nama BTN back dan teks dia saya tukar pada back lah, BACK. Dan jarak antara button ke text view ialah 80. Okey, sama proses seperti tadi, dia akan keluarkan refactor untuk mengubah nama ataupun caption, mengubah ID. Okey, kemudian untuk page 1 saya buka page 1.java.
Okey, sama juga create object BTN back untuk berkelas button dan juga private text view menggunakan TXT view. Okey, dua TXT view Java 1, satukan nama dia. Text view tu kepada TXT view Java 1 dan juga button back pada BTN back Java 1. Supaya saya tak mahu nama tu sama dengan nama dalam XML, supaya kita faham button yang ini datangnya daripada fail yang mana. Okey, so kemudian kita akan menggunakan TXT view Java. Ini kita nak buat connection lah antara objek TXT view Java 1 dengan text view dalam XML. So menggunakan find view id, dia akan sambungkan ataupun hubungkan antara dua file ini. Okey, kita dah setkan text view dan kita sambungkan juga dengan button back BTN back Java juga dihubungkan kepada BTN back dalam XML. Okey, setelah selesai connection ataupun disambungkan dua value tersebut, so kita nak ambil data yang dihantar daripada main page tadi menggunakan pembual data 1. Jadi dalam page 1 dia akan ada intent lah, sebab intent ni nak buat sesuatu kita cakap tadi. So intent dan namanya sebagai intent huruf kecil semua. Menggunakan get intent. Okey, get intent tujuan dia ialah untuk kita ambil string yang dihantar menggunakan pembual data 1 tadi dalam main page ke sini. Okey, kemudian get intent dia akan ambil value yang dihantar dan disimpan dalam objek intent. Kemudian objek intent tu pula akan menggunakan intent dot get string extra. Okey, that got intent dot get string extra dan nama yang diterima ialah data 1. So apa saja yang ada dalam data 1 akan disimpan dalam value berjenis string. Value ialah satu boleh ubah berjenis string. Okey, kemudian kita akan menggunakan set text sebab kita nak paparkan text tersebut kepada text TXT view Java 1. So set text dan kita ambil value lah, sebab dalam value itu ada string yang dihantar daripada page pertama. Okey, selesai step ini. So seterusnya kita akan panggil ataupun kita akan menggunakan button back BTN back Java.set on listener. So kita buat listener untuk button tadi untuk patah balik ke main page. So sama juga BTN back Java 1.set on listener view on listener public void on click. Okey, kita buat saya public void on click, ada bracket buka dan bracket tutup, maka error pada on click listener tu dia akan hilang lah. Okey, yang merah-merah tu. Okey, so di sini apa yang kita akan buat ialah kita akan bagi arah untuk back to main page, kembali ke page depan lah. So seterusnya apa yang kita akan buat ialah kita akan panggil page1.this finish. Bila finish saja berarti kita tutup page 1 dan dia akan back ke main page lah. Kita dah buat untuk button pertama, so kita run. Kita klik button nak tengok hasil kod yang dibuat pada button BTN page 1 dan juga button back dalam page 1. Jadi kita klik button run nak tengok hasil dia. Okey, dan kita tengok output dia. Output kita yang kita hasil tadi pada simulator. Okey, kita tengok button itu semua ke tepi sebab tadi kita tak setkan constraint bagi left and right. Tapi untuk listener dah okey, dah berjaya. So kita ubah supaya button tu berada di tengah-tengah. Kita kena settingkan balik constraint widget bagi left and right lah. Okey, left and right. Okey, dah. Okey, kita betulkan balik kedudukan button tersebut. So kita setkan pada bahagian constraint widget. Okey, dia setkan kiri dan kanan lah untuk constraint kiri dan kanan supaya dia berada di tengah-tengah. So size kiri dan kanan sama supaya dia berada di tengah-tengah, maka jarak antara kiri dan kanan antara button di sebelah kiri dengan belah tepi view dan juga di sebelah kanan hingga ke tepi view mesti sama lah supaya button berada di tengah-tengah. Okey, dah selesai setting button tersebut. Button yang kita dah betulkan tadi berada di tengah-tengah. Bila klik go to page 1, kita klik go to page 1, dia akan pergi pada page 1 lah.
dalam page 1 dia akan ada ni kita boleh test dia punya kedudukan. Okey. So bila kita dah run yang tadi, sekarang kita tengok pula pada page 1, perlu je kita setkan left and right constraint supaya kedudukan button berada pada tengah-tengah widget, tengah-tengah view. Just klik go to page 1, dia akan pergi page 1 dan boleh back. Dia ada dua. So untuk page 2 dan page 3 belum ada button back lah, tapi dah boleh pergi ke page 2 dan page 3. So sekarang kita setkan pula untuk page 2 dan page 3 lah. Sama juga step dia masih sama, cuma first kali kita pergi pada page kedua yang mana kita belum selesai lagi. So just klik button bawa ke tengah. Button bawa ke tengah, bagi setkan caption, setkan widget constraint left and right, and text dia is back. ID pun kita boleh tukar pada BTN back. So untuk page 2 kita cuma ada satu saja, itu BTN back P2, back P2 seperti factor. Kalau kita akan tengok hasilnya, button kedua ini dia akan berada di atas sekali sebab kita tak setkan dia punya constraint bagi bahagian atas. So constraint bagi bahagian atas. So constraint pada bahagian atas kita tak setkan, dia akan jadi macam itulah. Ini page yang ini page ketiga. So BTN back P3. So kita setkan juga untuk page ketiga, sama macam page kedua, hanya satu button saja, dan setkanlah dia punya kiri dan kanan atas untuk constraint supaya dia boleh berfungsi dengan betul lah. Kemudian kita buka pada file Java bagi page 3. Kita setkan untuk BTN back. Set on click listener, sama juga, just click on click dalam method on click cuma ada page 3.list.finish. Sama macam button bagi page 2, sama dengan page 3, kod dia sama. Page 1 dan ada button back, klik back, go to page 2. Kenapa ada error di sini? Kerana kita tertinggal satu step. Kita tak linkkan antara button dalam page 1, dalam page 2, BTN back dalam page 2 ke BTN back Java dalam page 2 ke SML. Kita tak gunakan find view by ID. So kita tak jumpa button tu daripada stop. So BTN back Java, iaitu objek dalam kod Java, dihubungkan dengan BTN back P2 dalam page 2 punya SML, dalam file SML page 2. So bila ada connection tu baru dia ada hubungan lah. Sama juga pada button BTN page 3, sama juga kita tak buat connection antara Java dengan SML. So just buat connection menggunakan find view by ID. Dah selesai itu, bila kita compile balik, kita run, tengok dalam simulator. So just klik back page 1, back. Ada perkataan kat atas tu, ada string yang dihantar. Di sini ada string yang kita hantar daripada main page tadi lah, button back. Go to page 2, button back tu berada kat atas, tengok sini button back ada di tepi. Berarti kita belum settingkan lagi dia punya constraint lah. So kita pergi balik pada page 2, setkan constraint bagi upper constraint, arah ke atas. Yang tadi untuk page 3, kiri dan kanan serta atas. So constraint widget left and widget right, and then upper constraint. Dah set semua, baru boleh compile balik, run balik, tengok dalam simulator hasil bagi kod yang kita buat. So berjaya lah. Look back, klik button back, kemudian go to page 2, button back berada tengah-tengah, klik button back, go to page 3, button back berada tengah-tengah. Tahniah, anda telah berjaya menyelesaikan atau membina satu aplikasi Android. Sekian, terima kasih.